Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad Nabi Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salawati wa azkat taslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Surah As-Saff. Musuh-musuh Islam itu hendak memadamkan cahaya Islam ini dengan mulut-mulut mereka. Namun Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir yang menentangnya. Dialah Tuhan Allah yang telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, iaitulah dinul Islam, untuk menzahirkan, menyerlahkan dan akhirnya memenangkan Islam ini walaupun dibenci oleh orang-orang musyrik. Sahibul Fadilah Datuk Amr Syam yang berhormat Naib Presiden, yang berhormat Ketua Dewan Ulama Apa Pusat merangkap Sulaiman Negeri Kedah, yang berhormat Datuk Seri Ustaz Agong, yang berhormat Pengarah Pilihan Raya Apa Pusat merangkap Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman, Ashabul Fadilah, ahli alim ilmu syura ulama, ahli jaduan kuasa Apa Pusat, pimpinan negeri, Ashabul Fadilah, tuan guru, para ulama, pimpinan PAS di semua peringkat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pembinaan kompleks pentadbiran PAS Negeri Kedah yang kita saksikan pada malam ini hanya satu percikan cahaya perjuangan Islam, menandakan bahawa Islam ini tidak mati dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan sebelumnya kewafatan nabi-nabi yang terdahulu. Walaupun nabi ini nabi akhir zaman, ditamatkan hayatnya, tetapi hayat Islam tidak mungkin ditamatkan. Merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Islam adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana seluruh kuasa-kuasa besar dunia sejak dahulu hingga sekarang tidak mampu menghapuskan cahaya matahari dan bulan, bintang cakrawala, musim-musim dalam alam dunia ini, maka Islam lebih kuat daripada itu lagi. Sejarah menyaksikan Islam dikepung lebih dahsyat daripada apa yang berlaku pada hari ini. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, berlaku peristiwa riddah kabilah-kabilah Arab yang sudah masuk Islam murtad, keluar daripada Islam, mengangkat senjata menentang Islam, disokong oleh kuasa-kuasa besar dunia, khususnya Parsi dan Rom. Islam yang bermula di Makkah dan Madinah, bumi yang kering kontang yang tidak ada hasil, manusia di situ membawa ubur Islam dalam keadaan yang sangat miskin, terlalu suka untuk membuat projek pembangunan. Tetapi mereka ialah manusia yang dibentuk oleh Nabi SAW mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Dibentuk bukan saja jasad mereka, roh mereka dan akal mereka. Mereka percaya bukan saja kepada Islam itu, mereka percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan menghadapi perasaan yang menekan dalam diri kamu sendiri, mengerjakan amal ibadat, mengerjakan kerja Islam, dan bersabarlah kamu menghadapi ancaman dan tentangan musuh-musuh kamu, dan ribat, tetap teguh laksanakan tugas di mana saja kamu berada dan diletakkan, sama ada di hadapan, di belakang, di kepala, di ekor, di atas, tetap istiqamah dengan Islam dan bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan. Wala yansurannallahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Demi sesungguhnya Allah berjanji untuk menolong siapa yang menolong untuk menegakkan agamanya. Dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Allah mendidik para sahabat generasi awal di dalam Al-Quran untuk menjadi contoh per generasi perjuangan Islam sehingga hari ini. Bukan saja dinyatakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang dapat dilihat di bawah kisah nabi-nabi zaman dahulu. Terlalu banyak di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berjuang menegakkan akidah tauhid, menegakkan Islam, menghadapi golongan al-malak, pemimpin dan rakyat biasa, hanya segelintir pengikut Nabi Nuh. Riwayat yang paling ramai 80 orang. Tanding pilihan raya sah tak dapat deposit.
hilang di politik. Orang menganggap perjuangan ini akan mati. Setelah 950 tahun 950 tahun Allah melanjutkan usia Nabi Nuh AS. Musuh-musuhnya dibinasakan oleh Allah dengan tauban. Nuh dapat menegakkan Islam bersama dengan keluarga dan pengikut-pengikutnya. Ibrahim AS menghadapi Raja Namrud yang memerintah kuasa besar tunggal dunia, kerajaan Babylon. Sebatang karah menghadapi Raja Namrud. Setelah Namrud kalah berdebat, Ibrahim dicampak dalam api. Kita baca kisah-kisahnya. Allah menunjukkan mukjizat kekuasaannya. Ibrahim dihalau dari tanah airnya oleh keluarganya dan kerajaannya, berhijrah ke Palestin. Ibrahim dapat melangsungkan perjuangan, melahirkan zuriat nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan itu bukan mesti dilihat di zamannya, mungkin beberapa generasi. Namrud dibinasakan oleh Allah. Nabi Musa alaihi salam, Rasul ulul azmi, menghadapi kerajaan yang paling zalim dalam sejarah manusia, menguasakan undang-undang menyembelih anak lelaki, membenarkan anak perempuan saja untuk melumpuhkan perjuangan Islam. Fir'aun menggunakan kekayaan, menggunakan bala tentera. Musa berdoa kepada Allah, qala rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Musa berdoa, wahai Tuhan, Engkau beri kepada Fir'aun harta benda yang banyak. Dengan harta benda itu Fir'aun dan pembesar-pembesarnya menyesatkan orang ramai. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka, tutupkan pintu hati mereka. Mereka tak akan beriman sehingga melihat azab yang pedih. Musa merayu kepada Allah. Allah menjawab, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Tuhan berfirman, wahai Musa, doa kamu diperkenankan. Aku perkenankan doa kamu, tetapi ada dua syarat. Fastaqima, beristiqamah, ikut jalan yang betul. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun, jangan terpengaruh, terikut dengan orang yang tak mengerti. Dua syarat kemenangan. Yang pertama, istiqamah, berada jalan yang betul, tak berganjak di atas prinsip, di atas dasar. Perkara cabang boleh berubah, taktik strategi boleh berubah, dasar dan matlamat tidak boleh berubah, mesti beristiqamah. Yang pertama, istiqamah di atas dasar Islam yang diperjuangkan, kitab Allah, dasar-dasar yang asas, rukun-rukun yang teguh. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun, jangan ikut jalan orang yang tak mengerti,
tak mengerti ni, yang pertama nak menang cepat. Kalau boleh hari ni berjuang, besok menang, 2-3 minggu menang. Yang kedua, putus asa, tak ada harapan Islam boleh menang. Dua jenis manusia ini yang tak mengerti, tak tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau menang cepat. Ada ulama tafsir mengatakan jarak di antara wahyu, qad ujibat da'watukum, aku perkenankan doa kamu berdua, dengan Fir'aun dia tenggelam bersama bala tenteranya selama 40 tahun. Bukan hari ini Musa berdoa, besok Fir'aun dibinasakan, selama 40 tahun. Tujuannya Allah mahu menapis mereka yang mendukung perjuangan Islam ini, yang menyertai perjuangan Islam ini. Kita melihat malam ini satu contoh yang kecil percikan perjuangan Islam, mendirikan komplek dengan rakyat yang bertani jual padi, derma sedikit-sedikit, berapa ramai sangat boleh derma banyak. Orang Melaka mustahil boleh buat bangunan ini. Ini satu contoh kita saksikan. Kini kita berjaya memerintah 3 kerajaan negeri, dapat bersama kerajaan pusat dengan satu mukaddimah, baru mukaddimah, baru gear 1, bukan gear 5 lagi. Kita mesti faham. Saya ucapkan syabas kepada PAS Negeri Kedah yang tak serik-serik di Kelantan dan Terengganu. Kalau Johor ada kawasan yang tak balik deposit, Kedah pun ada kawasan don tak balik deposit, Terengganu pun ada, Kelantan pun ada. Bukan semua kawasan kita kuat. Apa yang menarik pengikut kita yang kawasan yang tak balik deposit, kerja kuat sama dengan kawasan yang kuat. Ini yang penting. Yang bertanding pilihan raya tak berani, seronok bertanding pilihan raya. Tiap-tiap kali saya melawat tempat negeri yang ada pilihan raya, bukan negeri macam Kedah, Kelantan, negeri yang lemah-lemah ni, tanya calon, boleh menang? Boleh menang. Kawasan ada berapa? 1 kawasan. Ini perasaan, jiwa besar yang ada dalam tiap-tiap ahli kita, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita saksikan satu hasil yang terserlah di Kedah, bangunan komplek penampilan negeri Kedah yang tersergam macam dah jadi kerajaan pusat. Ini hebat, menandakan kita tidak lemah, kita ada kekuatan. Oleh kerana itulah musuh-musuh parti kita paling ramai daripada parti lain. Kita paling mencabar daripada parti lain. Dan kita parti yang paling lama boleh melangsungkan perjuangan sehingga hari ini. Parti lain bila pemimpin mati, parti pun mati. Pemimpin lemah, parti pun lemah. Kita tidak. Kalau ada pemimpin yang lemah, ada yang ambil alih melangsungkan perjuangan. Ini kehebatan kita. Tidakkah Allah berjanji dalam Quran, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu orang Arab bakhil, kedekut, pengecut,
tak mahu menegakkan Islam ini, Allah tukar kaum lain daripada kamu dan mereka tidak seperti kamu. Ini ambaran Allah pada orang Arab di zaman dahulu. Ayat ini dan akhir surah Muhammad menandakan Allah Ta'ala tetap memelihara agamanya, memelihara Islam. Barang siapa yang bersama dengan Islam, selamat dunia, selamat akhirat. Barang siapa yang tak bersama dengan Islam, celaka dunia, celaka di akhirat. Kita mahu selamat dunia, selamat akhirat. Ini keyakinan kita. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Jangan kamu merasa hina, merasa lemah menghadapi lawan-lawan kamu yang kaya, yang kuat, yang ramai, yang canggih. Jika kamu merasa sakit menjalankan kerja menegakkan Islam, mereka juga sakit seperti kamu. Risau, takut kalah. Lebih takut pada kita lagi. Kita biasa kalah, tak apa. Dia selalu menang. Bila kalah sekali lembek lutut. Jangan merasa hina. Jika kamu melihat musuh-musuh kamu dalam keadaan begitu, mereka sakit, mereka takut, takut kalah. Kita tak takut. Kita langsungkan perjuangan sampai akhir hayat. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Di sana ada kelebihan. Kamu berharap daripada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Harapan kita kepada Allah, kenapa? Kita letakkan Islam yang dijunjung, Islam di hadapan, Islam yang ditegakkan. Akhirnya saya ucap banyak terima kasih kerana diberi peluang mendapat fadilat meresmikan komplek yang sangat bermakna ini. Sudah tentu mereka yang menyumbang, mengerahkan tenaga, mendapat pahala yang lebih besar sehingga 700 kali ganda dan lebih daripada itu lagi. Berbeza dengan menyumbang pada orang fakir miskin 10 kali ganda. Tapi menyumbang kepada menegakkan Islam 700 kali ganda. Mengapa begitu? Kan orang miskin kita nampak dia tempang, dia lumpuh, dia lemah, dia buta. Tapi sumbang pada Islam ni tak tahu bila menang. Yang bekerja ni nampak kuat-kuat, pakai kereta gagah-gagah belaka. Macam tak percaya je. Ini ujian. Oleh kerana itulah penyumbang untuk menegakkan Islam, pahalanya sangat besar. Kita menyumbang dapat pahala, yang khianat dapat dosa. Kita menyumbang, dia khianat, dia berdosa, kita tak dapat pahala. Ibnu Katsir sebut dalam tafsirnya bagaimana seorang dermawan menderma. Ini umat Nabi zaman dahulu derma kepada seorang yang tak dikenali. Rupanya orang tu kaya. Lalu orang mencemoohkan, dia derma pada orang kaya. Tak ada guna. Bila dia dengar sedih, dia silap bagi ke orang yang kaya. Malam yang lain dia cari, dia derma pada yang pencuri. Orang kata, oh derma pada pencuri tak ada guna. Dia sedih. Malam ketiga derma pada pelacur. Kita derma pada pelacur, tak ada guna dia ni. Dia sedih. Tiba-tiba berkat derma dia yang kaya jadi dermawan. Kerana aku bakhil, dia tidak bakhil, pemurah, mengisapkan dirinya. Yang mencuri berhenti mencuri, yang jadi pelacur bertaubat. Ini keberkatan sumbangan yang ikhlas. Itu sumbangan kepada salah tempat. Apalagi sumbangan yang kita nampak tempatnya tersergam, dengan megah dilaksanakan, ditunaikan sungguh-sungguh, sudah tentulah sumbangan kita di masa akan datang lebih banyak lagi.
dan dengan lafaz siru ara ala barakatillah, kita rasmikan bilik ini dan kita rasmikan komplek kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.